إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وصحبه رسول الله إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ومعلمينا ومربينا وجميع المسلمين والمسلمات الفاتحة اللهم شهدنا إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى
Sama kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambungan muka surat 100 924. Sambungan daripada fasal yang ke-7 pada yang menyatakan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu Nabi itu akan diam daripada sesuatu yang membenci dia akan diam. Jadi Nabi sesuatu yang dia benci dia diam. Dia tak ada mengadang, mengamuk, tak ada, dia diam saja. Jadi para sahabat tahu Nabi juga Nabi diam. Di antara sebelum ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana seorang Arab Badui, Arabi ini Arab Badui. Dalam Al-Quran ada Allah Ta'ala berfirman waqalatil a'rabi. Jadi Arabi dengan Arabi lain beza. Setiap Arabi adalah Arabi. Setiap Arab adalah orang Arab. Tidak semua orang Arab itu Arab. Tidak semua orang Arab itu Arab. Arab ini orang Arab, tapi orang Arab Badawi namanya. Ya, dalam Quran sebut Arabi. Jadi Arab Badawi ini selalu perangai dia agak kasar. Perangai dia agak kasar. Itu biasa. Perangai dia agak kasar. Bagi apa ni kumpulan mereka benda tu biasa lah. Dia rasa gurau kan. Tapi begitu dia rasa garang kita ni. Kalau orang luar, orang Kelantan datang Jompul, garang Jompul ni. Tak, dia macam tu cakap. Contoh orang di sebelah pula pergi Melaka, menyumpah-nyumpah kan. Tak. Itu kira menyambutkan tu. Jadi maksud begitu. Orang Arab ini dia kasar. Macam kita kalau kasar, kauden-kaudennya kau bagaimana? Dia tak ada berituan, saudara bagaimana tadi. Atau yang kasar saja. Jadi Arab ini sebegitu keadaannya dan orang tahu perbuatannya tu. Jadi kita bila masuk kepada masyarakat yang kata-kata dia kasar, bukan kita ikut cakap dia kasar tak? Kita faham lah. Kita pergi ke rumput, kasar, kan? Engkau ni kan? Jadi cara dia, jadi kita faham lah. Dia bukan kunci itu, dia bukan barang itu. Ada macam tu. Begitu juga Arabi ini, panggil dia kasar. Tetapi biasalah. Tetapi bila bersangkut dengan Rasulullah SAW, tak boleh sembarangan. Orang campur di kasar, orang dah tahu dah. Tapi kalau dengan seseorang tak boleh. Ada kena tukar. Itu juga Arabi, panggil dia kasar. Kalau dia panggil orang, dia panggil je. Dia tak ada tuan haji ke, tak ada. Dia panggil nama saja. Dia tak ada tuan, saudara tak. Tapi orang tahu biasa. Tetapi mereka lakukan hatta kepada Nabi SAW. Jadi dia ingat biasa. Sehingga kepada Rasulullah pun dia panggil Ya Muhammad, Ya Muhammad. Jadi biasa panggil nama orang. Hatta pun Nabi juga macam tu. Nabi ni akhlak dia, Masya Allah dia. Kata Nabi di antara orang Arab yang beradab cakap dia, yang lembut perwatakan dia. Bani Hashim, Quraisy Bani Hashim, lembut perwatakan dia dan sebagainya.
Sebab itu dalam sebahagian daripada pentarbiyahan kanak-kanak, dia mencampurkan kedua-dua ni. Dalam Islam dia ada nama lemah lembut, sopan dan sebagainya. Ya. Dalam masa sama, Arabi ni, Arab kampung ni, Arab yang duduk di pinggir-pinggir kampung ni, dia perwatakan dia kasar. Dia kasar, dia berlari, dia mengajar rimau di kerjaan. Ya. Kita rimau ke bawah. Ada rimau ke bawah, kita isu. Terang-terangan. Dalam. Saya ada rimau kita isu. Sebut rimau, ingat rimau. Dia sekolah, cikgu buat, dia kata apa kita suruh ada rimau. Tak tahu lah, orang sini dia suruh manja. Tak tahu lah. Jadi Arab Badui dia kasar. Ya, dia kerja pertempuran, kaya dia kasar. Orang yang berada di Mekah, dia ahli perniagaan. Dia ahli perniagaan dan sebagainya, dia tak kasar. Ya. Jadi dalam pentarbiyahan, orang Arab yang ada di Mekah, dia suka anak dia supaya berlaku kasar sikit. Bukan kasar, mana hidup dia kasar sikit. Macam mana kita duduk kat kerumpur contoh kan, kerumpur, sungai tak reti, sawah tak reti, pergi hantar mahwan ni. Dia ada cempuruk kat sungai tu. Faham kan? Lama kasar dia, tahu dia pergi hutan, tahu dia manjat, tahu dia apa. Sebagai orang tak nak benda ni. Tapi sebarang dia nak. Anak dia duduk kat pokan ni, pergi balik mahwan tu. Kat rumah, belakang rumah ada sungai, ada sawah, pergi. Dia tak. Begitu yang berlaku kepada orang Arab. Maka sebahagian orang Arab, anak dia dihantar ke perkampungan orang Arab dengan dua tujuan. Kata, satu tujuannya bahasa mereka lebih indah. Bahasa perwatakan kasar itu tak salah. Bahasa Arab ni lagi hebat. Sebab itu di antara sebab Nabi dihantar ke Halimatus Sa'diyah, salah satu dia sebab adat orang Arab, dia akan hantar anak dia kepada pengasuh dia yang berada di pinggir-pinggir kota Mekah. Sebab itu bahasa Arab dia lagi baik. Sebab itu ketika Rasulullah lahir, ketika itu anak-anak mereka akan diserahkan kepada keluarga angkat dia, termasuk Nabi SAW. Berdaya ke Nabi SAW. Kerana dia ada dua tujuan. Satu tujuannya supaya bahasa Arab mereka lebih indah. Jadi Arab kampung ada sastra dan sebagainya. Yang kedua, supaya anak itu lebih kasar. Lebih kasar bermaksud dia duduk di depan pasi supaya dia tahu susahnya hidup. Jadi anak dia kecil-kecil lagi dah dia tahu kesusahan. Supaya boleh balik, dia dah tahan dah. Dia tak ada manja-manja dah. Maksud tujuan dia. Bila dah bosan sikit, balik ke Mekah, dia tak ada manja-manja. Tak makan 2 hari dia boleh tahan. Contoh lah. Sebab itu Sayyidina Umar, ada perkataan Sayyidina Umar yang masyhur. Sayyidina Umar kata kepada kanak-kanak, ikhshaw shanu. Saya ingat satu dia bila baca kitab sirah ni. Kata-kata yang masyhur Sayyidina Umar, dia kata ikhshaw shanu. Khashan ni kasar. Kasar-kasarkan anakmu. Ikhshaw shanu. Kasar-kasarkan anak kamu. Itu kata yang masyhur Sayyidina Umar. Bermaksud anak-anak biar dia manjat. Jangan jatuh ke? Biar. Main parang boleh, menggaji lah dia. Maka selama itu ikhshaw shanu, biar dia kasar-kasar supaya dia tahu susah hidup. Pada sudut itu, pada sudut yang lain, perwatakan sebahagian masjid Arab ini dia kasar. Dia kurang ilmu tentang adab.
tentang akhlak. Sebab itu berlaku kisah bagaimana orang Arabi datang bertemu dengan Nabi SAW dengan dua yang adab yang tidak baik dilakukan oleh Arabi. Yang pertama, dia memanggil Nabi dengan nama Muhammad tanpa ada Sayyidina Muhammad, tanpa memanggil Rasulullah, Nabiullah. Arabi itu bukan tak beriman, orang Islam beriman, tapi dia tak faham adab. Maka hanya dia datang ke rumah Nabi SAW, maka dia kata, ya Muhammad, ukhruj. Wahai Muhammad, keluar, nak jumpa lah, kata dia. Nabi tak dalam tafsir mengatakan Nabi terasalah, dia asal dia panggil begitu. Jadi bila Nabi tak keluar, tak payah hati orang Arab tadi, dia pergi belakang rumah ke dapur. Macam kita nak pergi jumpa imam, pergi rumah kan. Kalau kita Assalamualaikum, imam tu tengah makan belakang kepo tu. Tengah pek dia orang tengah makan. Jadi kalau kita pergi rumah orang, kalau orang tak jawab salam, bukan maksud orang tu tak ada rumah. Jangan kita bagi 10 kali salam pula. Ada orang ni, ada. Kita paksa dia jawab, tak boleh paksa orang jawab salam. Jadi bila 3 kali salam orang tak jawab, kemungkinan orang tu ada rumah dan dia tak ada yang pun tak. Jangan kita paksa lah. Tak nak kau bagi salam. Itu hak dia, hak tuan rumah nak jawab salam kita. Memang dia jawab salam, tapi dia tak nak kita dengar. Jadi jangan kita paksa. Sebab bila kita bagi salam, kalau dia tak nak jawab, mungkin dia tengah mandi ke. Sama ada kita sanggup tunggu atau balik lah. Aku sanggup tunggu. Jangan kita paksa, keluar lah jangan. Ubek dalam rumah tu. Tersadak tu imam di tengah orang yang bosan. Tengah makan tangan ni penuh ni, gulai ni. Dah orang beriyo salam, berilah buat saja untuk nasi tu. Apa hal lah? Makan ke? Yo. Sampai dah panggil keluar lah. Dah lebih 3 kali bagi salam. Kita mau keluar saja tunjuk tangan. Apa hal? Jangan makan ke? Yo. Jadi Arabi ini dia memanggil Rasulullah, Nabi tak jawab, dia pergi belakang rumah, tak berhati. Sehingga datang satu surah, turun satu surah, nama surah Hujurat. Ada surah Hujurat kan? Jadi surah Hujurat itu adalah surah Hujurat ni bilik. Hujurat ni bilik. Hujrah bilik. Hujurat jamak pada bilik. Kenapa Allah Ta'ala sebut bilik? Sebenarnya bukan bilik. Sebenarnya rumah isteri Nabi. Hujrah ni rumah isteri Nabi SAW, isteri dia. Tapi tak kacik rumah tu, maka disebut hujurat. Maka orang Badui tak payah hati, dia pergi belakang rumah. Tang belakang rumah di Soragahan. Cara tu pergi hati, Assalamualaikum. Aduh, esok dia pergi belakang. Mintai. Apa tu? Ramang imam tu. Tak dapur di Soragahan kan. Jadi dah berlaku kepada Nabi SAW. Jadi Nabi ni, kita kata sifat dia, bila dia tak suka, dia diam. Nabi diam. Nabi tak kata apa macam tu cara tak. Nabi tak akan komen. Bila seseorang membuat satu tak baik pada Nabi, begitulah tingginya marah, begitulah tingginya akhlak Nabi SAW. Sesuatu yang orang tak patut pada dia, Nabi malu nak kata jangan buat macam ni. Nabi tak. Sebab itu bila kita ke mana orang terlalu ramai ziarah Rasulullah, Nabi sehingga Nabi kan tak selesa. Ada selesa ramai bodoh orang datang.
Tapi Nabi tak sama peringkat, jangan ramai-ramai orang datang, jangan ramai-ramai orang datang Nabi tak. Kata Nabi kata, dah mau ada rumah ni, bila nak balik. Macam kita pun tak sampai hati kan. Boleh tidak pun boleh tengok jam kan. Orang datang rumah dah mau nak halau tak sampai hati. Boleh bongkar kan. Pun tak faham keluarkan lain. Tadi dah keluar teh dah, keluarkan SKP pula. Duh, ini tak payah balik ni. Keluarkan pula Milo pula kan. Jadi tetamu tak reti, dia ada keluar sampai 5 air. Memang tak reti betul lah. Tapi tu rumah dia tak dapat hati lah. Tapi dia dah bagi dah clue suruh kita balik dia kan. Jadi Rasulullah lebih daripada itu lagi. Rasulullah tak bagi clue langsung. Clue dia diam. Diam. Dan masih lagi orang tak faham, masih lagi telah beramai. Itu yang turun ayat Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajar para sahabat. Nabi takkan menyatakan ketidaksukaannya kepada orang yang datang kita ramai-ramai dia. Nabi terima. Tapi sampai keadaan Nabi tak suka, dia minta zahirkan, turun ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat itu apa? Ayat itu Allah Taala bila tidaklah dibenarkan kamu jumpa Rasulullah kecuali bawa buah tangan. Jadi yang datang jumpa Rasulullah ini gambar orang miskin, orang susah semua datang. Turun ayat supaya tidak dibenarkan seorang berjumpa Nabi SAW kecuali bawa buah tangan. Maksud tu kan dah teramang dah. Awak fikir dia gani nak main. Orang mesti fikir susah. Jadi ayat tu dikatakan hanya seorang saja yang sampai beramal kepada dinasahkan. Dalam Quran ni ada ayat nasah mansukh. Salah satu ayat yang dinasahkan iaitu ayat Allah Taala perintahkan bila nak jumpa Rasulullah bawa satu buah tangan hadiah. Maka orang yang sempat mengamalkan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali sampai amalkan ayat tu, maka dia datang bawa sesuatu kepada Nabi SAW. Sehinggalah sebagian besar sahabat dia rasa susah nak amalkan, yang miskin susah nak buat. Akhirnya ayat tu dinasahkan. Jadi selepas dia jumpa Rasulullah boleh. Tapi para sahabat dah faham dah bahawa jangan sampai peringkat mengganggu kehidupan Nabi dengan bina juga. Dia punya kehidupan pribadi dia kan. Pagi petang datang pagi petang. Tapi tak pernah tolak. Dia kata pada petang itu datang lah. Nabi datang timur. Begitulah Arabi tadi, sehingga memanggil Nabi daripada belakang rumah Nabi SAW. Maka Allah Taala sebut dalam surah Hujurat. Apa ayatnya tak ingat. Tapi maksud ayat itu Allah Taala mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya orang yang datang memanggil engkau di belakang rumah, orang itu tak ada akal. La ya'qilun. Allah Taala kata orang itu tak ada akal, mana tak faham langsung, tak faham bahasa orang ini orang. Turun ayat Allah Taala itu menegur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak tahu, Allah Taala yang tahu. Sebab apa? Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat akan melihat sesuatu yang Nabi tak suka itu dengan diam dia. Begitulah yang sebelum ini diceritakan A'rabi telah terkencing A'rabi dalam masjid Nabi, fil masjid bihadrati, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kasarnya Arab itu, tapi orang sembahyang tu dia kencing gitu. Kita boleh bayangkanlah kehidupan Arabi ni macam mana. Lagi dalam masjid dia kencing. Maka sahabat yang lain datang nak memukul. Faham sahabat mana? Sahabat bangun nak marah, nak tolak dan sebagainya. Maka Nabi kata,
Jangan engkau ganggu dia. Dia dah terkencing tu, biar dia terkencing. Oh, Masya Allah. La taqta'u alaihi al-baul, Nabi kata. Jangan ganggu dia dah terkencing, Nabi kata. Jangan ganggu, jangan marah. Dah dia dah macam tu. Nabi kata la tazrimuhu, bermaksud la taqta'u alaihi al-baul. Nabi kata jangan kacau dia terkencing. Masya Allah. Kok kita dah tolak lah kan. Jangan kacau terkencing. Kemudian Nabi kata inna hadzal masajid la taslu li syai'in min al-qadar wal baul wal khala'. Nabi kata masjid ni tak sepatutnya dikotori dengan kencing dan sebagainya. Nabi cakap baiklah. Ada sendiri mengatakan qaribu wa la tunafiru. Ada sendiri mengatakan, Nabi kata dah cakap baik-baik. Qaribu ni maksud cakap baik-baik, wa la tunafiru, jangan sampai dia terasa hati. Seperti itu. Jadi Arab tu dah terkencing dah. Sahabat nak tolak ataupun nak marah, maka sendiri mengatakan, Nabi kata qaribu wa la tunafiru. Nabi kata cakap elok-elok. Wala tunafiru, jangan menyebabkan dia terasa. Tunafiru terasa. Tunafiru ni terasa. Jadi bahasa Arab ni kalau kita bercakap kasar menyebabkan orang tu menjauh, nama dia tunafiru. Tanfir nama dia, tanfir. Tanfir ni kita nakkan orang tu liar, hati dia liar daripada kita. Jadi kita nakkan orang tu liar daripada kita angkat suara, kita talking. Kita ni tak peduli kan. Kita dah marah kau orang, kita ikut kau orang kita ya. Tapi agama tak. Qaribu wa la tunafiru. Qaribu ni bermaksud cakap sesuatu sampai dia tak terasa pun, tapi dia tahu dia kena tegur. Itu hebat. Itu hebat. Orang tu tahu kita tegur, dia tak terasa, tak marah sikit pun, tak terguris hati dia. Oh handal. Tu handal. Kita kalau nak tegur orang, kalau boleh kita nak siap-siap hati tu. Kan kita macam tu. Sebab kita gua orang ni dia campur dengan syaitan, campur dengan apa. Kalau boleh biar dia menangis orang tu. Apa hati dia? Gitu kan. Lagi rosak hati tu, lagi kita nak sakit hati orang. Kalau kita nak sakit, ke mana? Kalau kita sakitkan hati orang, bermaksud hati kita sakit. Sama ada kita marah, sama ada kita tegur seseorang sehingga sakit hati orang tu, bermaksud hati kita sakit. Jangan kita kata lantak, dia tahu marah ni kalau kebayang tu, biar dia rasa bermaksud hati kita yang tidak sempurna, hati kita tidak salim. Sebab tu kalau orang faham, bukan kita menangisi dia, kita menangisi diri kita sebenarnya. Sebab kata-kata itu, kata-kata kita masih lagi ada apa kata-kata. Tidaklah kita menyakiti hati orang kecuali dalam hati kita ada kebencian. Kalau hati kita penuh dengan rahmah, dengan mahabbah, maka mahabbah itu kan jatuh kepada orang tu. Walaupun kita marah dia, maka dia tak akan terasa. Kalau orang menegur kita dengan mahabbah, kesalahan kita, maka kita tak terasa. Kalau terasa, maksud ada sesuatu yang tak sempurna. Apa nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa nak tegur siapa? Nabi Musa nak tegur penjahat yang paling jahat di dunia. Nama dia Fir'aun. Ada tak orang lebih jahat daripada Fir'aun? Syaitan pun angkat tangan. Apa jahat daripada Fir'aun? Syaitan pun angkat tangan dengan Fir'aun. Syaitan pun tak sejahat macam Fir'aun.
Tak kejahat. Kenapa Fir'aun lebih jahat dari syaitan? Sebab sejahat-jahat syaitan, dia tidak mengaku Tuhan. Syaitan hanya mengaku dia lebih baik daripada Nabi Adam AS. Tapi Fir'aun dia mengaku Tuhan. Ana rabbukul a'la. Ana rabbukul a'la. Aku Tuhan kamu yang tinggi, kata Fir'aun. Jadi orang yang paling dahsyat jahatnya Fir'aun. Ketika mana Nabi Musa alaihissalam nak menegur Fir'aun, apa kata Allah Ta'ala? Izhab ila Fir'auna fa innahu tagha. Wahai Musa, pergi kepada Fir'aun, tegur dia, fa innahu tagha. Dia telah melampau-lampau. Berapa ayat selepas itu? Tak ingat. Tapi maksudnya kemudian Allah Ta'ala kata, dan cakap dengan Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, lemah lembut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Fir'aun pun sebegitu. Jadi apatah lagi sesama Islam, kita kata. Dan ketika mana Nabi SAW nak menegur kesalahan, kalau kita, ya Allah, tak kancing nama sajid, kita kata, naik darah kita, melongking kita. Ada akad ni, kita kata kan, ada macam apa, macam guru penuh hati kan, contoh ni kan, biar dia kan sesuai, tak berakal dia kata kan, itu sebuah sumpah lah. Jangan kau datang mengiling kita, tak ada akal kau pun, terasa dia. Maka Nabi tahu sahabat marah. Maka apa kata Nabi SAW? Yang pertama kata Nabi, la taqa'il baul. Jangan apa dia halang dia. Dah kencing dah. Seterusnya kata qaribu. Qaribu ni cakap elok-elok. Qaribu wa la tunafiru. Jangan sampai dia terasa. Maka cakap elok-eloklah. Musajid itu kan. Lain-kali yang buat ya. Ayo kau. Tak maaflah. Dia pun tak terasa. Dan dia tahu dia kena tegur, dan dia pun tak terasa. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Qaribu wa la tunafiru. Qaribu bermaksud, dia kata apa? Hampirkan oleh kamu akan dia, dan jangan kamu jauhkan akan dia. Lagi ni lah. Terusnya masuk tajuk baru. وقال وجاء أعرابي يوما يطلب منه شيئا فأعطاه. Satu ketika datang Arabi lagi, yatlubu minhu syai'an, meminta kepada Nabi sesuatu. Dia tak sebut apa sesuatu itu, meminta semua sesuatu. Fa'atahu, maka Nabi beri. Masya Allah, boleh kata. Yang nama dia pemberian daripada Rasulullah. Nabi bila memberi, Nabi memberi dengan perasaan sekali. Kita beri punya tu ya. Nabi kalau beri satu, beri dengan penuh kemuliaan, beri dengan penuh perasaan. Mana tak ada orang yang terlebih indah pemberian berbanding Nabi SAW. Kita kalau beri orang mungkin hati kita lalai. Kita beri orang mungkin hati kita ke lain. Sampai kita beri, hati kita merayau ke lain. Kita tak melihat pun orang yang kita bagi itu. Nabi SAW bila memberi dengan penuh rahmah. Diberinya sesuatu, perasaan. Hatta kepada musyrikin pun. Hatta kepada musyrikin. Hatta kepada orang kafir sendiri. Di antara amalan Nabi SAW, Nabi suka bersedekah. Itu amalan Nabi SAW. Nabi suka bersedekah. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah tentang amalannya Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar tanya ke Siti Aisyah, selepas kewafatan Nabi SAW, dia bertanya, ada tak
apa-apa amalan yang Nabi lakukan yang aku tak tahu, dia kata Sayyidina Abu Bakar. Ada tak apa-apa kebaikan yang Nabi pernah lakukan yang aku tak tahu? Sebab sahabat ini sifat dia, apa sahaja kebaikan yang Nabi pernah lakukan, mereka nak lakukan. Itu para sahabat. Betapa cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Apa saja perbuatan yang Nabi pernah lakukan, mereka akan lakukan. Sehingga ada satu kawasan Nabi pernah lalu atau selalu lalu kawasan tersebut, yang mana bila Nabi lalu kawasan tersebut ada pokok, maka Nabi akan tunduk. Nabi tunduk, lalu kawasan tu bila Nabi lalu, Nabi tunduk, lalu jalan. Nabi pernah tunduk sampai itu sebab ada dahan. Selepas Rasulullah wafat, pokok tu dah ditobang, tak ada lagi dahan, tapi sahabat tetap tunduk. Kan kita tak pokok nak tunduk tu, tak ada pokok, tunduk. Sebab kasihnya kepada Rasulullah SAW, Nabi kalau lalu sini dia tunduk, walaupun sebab ada pohon, tapi dah tak ada pokok pun tunduk juga. Sebab Nabi pernah buat macam tu. Begitulah para sahabat. Nabi suruh kita sunat minum duduk. Sunat minum duduk. Minum berdiri makruh, tak ada haram. Kecuali Nabi minum berdiri ketika minum air Zam-Zam. Jadi kita bila kita minum air Zam-Zam, kita berdiri. Kita niat dengan ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Begitu keadaan para sahabat. Dia nak tahu apa sahaja yang Nabi lakukan. Bila Sayyidina Abu Bakar nak tanya kepada Siti Aisyah, ada tak amalan yang Nabi pernah lakukan yang aku tak tahu? Saya kata ada. Nabi selalu bersedekah kepada seorang perempuan Yahudi di pasar. Seorang perempuan yang tua yang tak nampak. Hari kita kata, apa Nabi bagi? Begitu Nabi bagi uti. Tanya uti jenis apa? Uti pound ke dia apa? Dia uti kan. Apa pada yang Nabi sedekah? Apa jenis uti dia? Apa hari dia? Waktu apa Nabi pergi? Ada dapat semua hari apa, waktu apa, uti jenis apa. Saya bakal beli uti yang sama Nabi sedekah. Waktu yang sama Nabi pergi. Maka dia jumpalah perempuan Yahudi itu. Maka dia bagilah makanan uti. Maka perempuan Yahudi itu tanya, siapa anda ni, siapa? Kata dia, akulah orang yang selalu bagi itu. Dia kata, dia nak test lah, nak uji lah. Akulah orang yang selalu bagi itu. Dia sedang Abu Bakar nak tahu lagi maklumat tentang Nabi SAW. Itu jangan untuk test lah, untuk menguji. Siapa ni? Aku yang selalu bagi kau makan tu, kata dia. Maka perempuan dia tak, dia kata, tak mungkin engkau orang dia kata. Wah, uti yang sama dia bagi, tapi perempuan dia tahu makan. Kata, mana kau tahu? Dia kata, sebab orang yang selalu bagi aku uti itu dia lembutkan dahulu sebelum dia bagi. Ni koreh-koreh hulu ni. Kata, tak. Orang yang beri sebelum ini, dia kata, orang yang dia lembut-lembutkan uti itu dulu, baru dihulukan. Sedangkan orang Yahudi itu selalu mencaci Nabi SAW. Dia selalu mencaci Nabi. Hatta Nabi tengah bagi dia pun dia caci. Dia tak tahu. Hatta ketika Nabi bagi dia pun dia caci Nabi SAW. Dia seorang perempuan Yahudi yang selalu mencaci Nabi SAW, menghina Nabi SAW. Tetapi apabila Sayyidina Abu Bakar mengatakan, akulah lelaki yang selalu minta, lelaki yang selalu bagi itu tak macam ni, dia kata. Dia memberi dengan penuh lemah lembut, dan uti itu dilembutkan lebih dahulu sebelum aku makan, dia kata. Senang ulu macam tu ya. Uti kau korek dah makan dah punya lah. Dia tengok uwan tu ada gigi tak ada gigi. Jadi tak, lelaki itu tidak sebegini, dia kata. Lelaki itu lebih berakhlak lagi. Nitih hai betul Sayyidina Bakar.
Maka sahabat kata, tahu tak lelaki itu siapa? Siapa? Itulah Muhammad, dia kata. Maka mengucap perempuan Wahidi itu. Masuk Islam dia, beriman dia. Mengucap perempuan Yahudi itu. Jadi maksud apa? Maksud Nabi ni bila memberi sesuatu, dia orang yang paling berakhlak memberi sesuatu. Masya Allah. Sebab itu di antara kemuliaan di padang mahsyar nanti, di antara nikmat di padang mahsyar, di antara keberuntungan kita di padang mahsyar, kita dapat minum haudin Nabi. Kita dapat minum telaga Nabi. Dan wajib kita beriman bahawa di akhirat itu ada haud. Haud ni kolam. Telaga, kata kolam, telaga haud, kolam. Wajib kita beriman bahawa di akhirat ada haud. Khilaf ulama, haud itu, haudun Nabi itu di mana tempat dia. Dan kata riwayat, setiap para Nabi ada kolam masing-masing. Setiap para anbiya ada kolam masing-masing untuk umat masing-masing. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada haudun Nabi, ada kolam dia. Dan sudah pastilah kolam yang paling indah, kolam yang paling lazat adalah kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin sama tak kamu. Maka daripada haudun Nabi, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita beriman. Innal haud haq, innan nar haq, innal jannata haq, wa innal hauda haq. Telaga itu benar akan berlaku. Maka di antara keberuntungan khilaf ulama, ada kata ulama, haudun Nabi ini kita akan temu sebaik saja kita bangkit daripada kubur. Bangkit kubur negeri mahsyar, kita akan menuju telaga. Ada kata telaga ni berada di padang mahsyar itu. Di tengah-tengah padang mahsyar. Khilaf ulama tentang di mana kedudukan haud Nabi. Ala kulli hal, haud itu wujud. Dan beruntung nak akan meminum dia. Sehingga disebut di setiap tepi kolam itu ada pencedok dia. Ada pencedok dia. Jadi banyak di pencedok umpama pasir. Banyaklah. Banyak. Dan satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhirat nanti Nabi kata, jadi manusia tak tahu ni. Mungkin kolam tu ada dapat pun mungkin tak nampak. Jadi manusia bergerak di padang mahsyar dengan kelam kabut dan sebagainya. Tak tahu mana diam kolam, tak tahu. Kecuali kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dia. Di padang mahsyar dia tak ada bawa geng, tak ada. Geng berburak bagi minum teh minum tak ada. Atau dia nak bawa anak dia, nak bawa isteri dia. Tak ada. Dia tak ada kepada mahsyar ni. Nak cari duduk orang nyompul lah, malin orang Kelantan kan. Tak ada baik. Tak ada ya. Malin orang Kedah, nak duduk orang nyompul dia. Tak ada baik. Anak nak duduk dengan ayah dia, nak duduk dengan kerabat, tak dapat. Allah Ta'ala dah letakkan kita mana topik-topik itu. Dalam hadis Nabi sebut apa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahad. Yuhsyarul mar'u ma'an ahab, akan dihimpunkan orang di padang mahsyar bersama dengan orang yang dicintai. Apa yang kita cintai hati kita? Pelakon Hindustan, dulu yang dia ni. Saya minat itu Shah Rukh Khan ni. Dah hadis macam tu, bukan saya kata hadis itu. Bila orang dapat mimpi ni, tengok filem darah, jadi tu takut. Kenapa kita tak harap, kalau kita nak mimpi dengan pelakon-pelakon filem, kenapa kita nak mimpi dengan orang-orang salih? Bila nak mimpi para sahabat, mimpi para anbiya, sampai termimpi kita nak. Tanda apa? Tanda kita kasih. Bila kita kasih seorang, tanda kita nak bertemu dengan orang tersebut. Maka sabda Nabi SAW, pada hari akhirat nanti aku akan duduk di telaga aku, di tepi telaga aku. Nabi kata,
Dan Nabi tengok manusia yang lalu, maka Nabi kata, aku akan panggil umat aku. Kalau aku nampak umat aku akan panggil, sini, jam, jam. Nabi tak ada cakap Melayu pula. Nabi kata, aku lihat umat aku akan panggil. Dia dah meraban dengan orang, dah poning. Kalau tak ada orang apa, tak tarik tangan dia, maka Nabi aku akan panggil umat aku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana kau nak kenal umat engkau sedangkan umat engkau hidup selepas engkau? Kalau zaman Nabi, Nabi kenal lah siapa Bilal, siapa Abu Bakar, siapa Umar, para sahabat kenal. Jadi sahabat kata, macam mana kau nak kenal umat engkau ya Rasulullah sedangkan mereka itu datang hidup selepas engkau ya Rasulullah? Maka Nabi dalam hadis itu menyebut, aku kenal umat aku daripada kesan wudu yang diambil di dunia. Asal wudu. Nabi sebut macam ni. Nabi kata datang umat aku datang di padang mahsyar nanti dalam keadaan ghurran muhajjalin. Nabi kata, ketahuilah umat aku di akhirat nanti dia datang di padang mahsyar dalam keadaan tubuh badan dia ghurran muhajjalin. Hadis ini ulama mengambil hujah bahawa wudu hanya khususiat umat akhir zaman. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama kata ada juga wudu zaman dulu, wallahu alam. Tapi berdasarkan hadis ini nak menggambarkan benar hadis Nabi ini bila menyatakan hadis, makna 2, 3, 4 makna. Satu nak menyatakan macam mana cara Nabi nak panggil kita. Hadis itu menggambar juga kemuliaan kita mendapat telaga Nabi SAW. Hadis itu juga menceritakan khususiat kita yang tak ada pada umat lain. Bila sahabat tanya, macam mana kau nak kenal umat kau ya Rasulullah? Mereka hidup kemudian. Nabi mengatakan, umat aku di padang mahsyar nanti mereka datang dalam keadaan diri mereka itu ghurran muhajjalin. Jadi ghurran muhajjalin ini hanya ada pada umat Nabi Muhammad saja. Itu maksud dia. Jadi kalau semua ada, macam mana nak beza kan? Jadi hadis itu menggambarkan bahawa Nabi kenal umat di akhir zaman nanti di padang mahsyar datang dalam keadaan ghurran muhajjalin. Ghurran ini apa? Ghurran ini kuda yang hitam. Kuda tu semua hitam. Maka dekat kepala dia putih. Kuda tu. Kuda yang hitam, dekat kepala dia ada warna putih. Itu namanya ghurran. Ghurran adalah tompok putih dekat kepala kuda. Itu ghurran. Muhajjalin, kuda yang hitam tadi, kaki dia putih sampai ke lutut dia. Macam pakai stokin kan. Itu kuda yang kaki putih itu namanya muhajjalin. Nabi umpamakan umat dia seperti kuda. Jadi kuda yang lain semua hitam, coklat. Tiba-tiba ada kuda yang kepala dia putih, kaki putih. Kan dapat capek kita nak kenal kan orang apa kuda. Jadi Nabi kata umat dia nanti diumpamakan seperti kuda tu. Min asaril wudu. Nabi kata. Kenapa begitu? Jadi kepala kita ni macam kepala kuda tu. Bermaksud kepala kita putih, tangan kita putih, kaki kita putih. Apa kuda yang begitu? Nabi kata min asaril wudu. Daripada kesan wudu. Setelah hadis Nabi kata, maka perpanjangkanlah ghurrah kamu. Perpanjangkan ghurrah. Apa maksud perpanjangkan ghurrah? Maka ulama kata sunat kita lebihkan basuhan wudu kita, sebab cahaya wudu itu mengikut setakat mana kita basuh. Jadi jangan perlu benar. Walaupun wudu sampai ke sikunya, kita pun sikit kan. Sudah sah. Namun itu sunat dipanjangkan. Ulama berbahas lagi dalam kitab fiqh, nak panjang takat mana? Ada kata tak apa sampai bahu pun tak apa. Sebab apa Nabi kata
semakin jauh kita sapu, semakin bercahaya. Masuk cahaya kita dekat siku je. Kau sampai ke bau lah cahaya. Kan baca kitab dulu. Ustaz kau faham? Kaki atas buku lari. Nabi kata sunat panjang. Ulama bahas nak basuh sampai mana kaki ni. Ada ulama kata tak apa sampai lutut. Jadi tak ada nama membazir ya, mempanjangkan. Jadi basuh kaki sampai ke lutut pula. Ada hadis Nabi kita panjangkan basuhan kamu supaya apa? Supaya cahaya itu. Kita kata sampai lutut pun tidak. Begitu juga rambut. Mazhab Syafi'i sah walaupun 3 helai. Mantap-mantap Mazhab Syafi'i kita pun tel tak sah. Kita ambil yang paling afdal. Paling afdal Imam Malik. Sebab basuh rambut dia bilang ulama. Imam Malik seluruh kepala. Kalau kembali tidak sah wuduk dia 10 kepala. Imam Ahmad bin Hanbal 1/4 kepala. 1/4 itu disebabkan 1 tapak tangan. Ini mazhab Hanbali. Bermaksud basahkan tangan kita 1 tapak tangan, letak macam tu, usah. Kalau basah ke ujung tak sah. Kalau Hanbali. Kalau Hanbali dia 1 tapak tangan. 1 tapak tangan ni dikira 1/4 kepala. Itu mazhab Hanbali. Basah 1, sapu. Itu memadai. Kalau ditarik lagi lebih Begini Hanbali. Mazhab Maliki tak, seluruh kepala mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i cukup 3 helai. Kita pun ikut dulu sikitnya. Ya. Kan? Jadi sudah kita lebihkan ikut hadis tu. Lepas ni masalah. Kan? Itu cahaya. Kemudian cerita apa? Maka Nabi aku akan panggil umat aku minum di telaga tersebut. Maka beruntunglah orang minum telaga. Minum air telaga itu dah mulia dah. Tetapi yang paling mulia orang yang diberikan minumannya oleh Nabi SAW. Itu ada orang terutama. Ketika sampai di telaga Nabi, siapa yang menyuapkan air itu? Siapa yang menyuapkan air? Nabi SAW yang menyuapkan air. Itu tak semua orang. Sebab itu ada doa, orang berdoa, ya Allah, berilah aku minum telaga haudun Nabi dengan tangannya Nabi SAW. Oi, takkan dapat benda tu tak payah minta dah. Salah. Walaupun itu dah mustahil lah. Imam pun tak pernah nuang air ke saya dah. Imam tuang air dekat JK pernah lah kata tu. Mana ada doa kepada Allah SWT. Ada doa apa? Ya Allah, beri aku minum air telaga Nabi dengan tangannya Nabi SAW. Itu satu kemuliaan yang besar. Nabi sendiri yang menuangkan air. Bermaksud bila-bila Nabi yang tuangkan air itu, Masya Allah, sekali dengan dapat minum air, dengan sama dapat pemerhatian daripada Nabi SAW. Dapat air sama dapat diperhatikan sama oleh Nabi SAW. Nabi kalau kita memberi, dia akan memberi dengan penuh, dengan sempurna. Maka Arabi ni yang kata korek hati Arabi. Yang kata korek Arab ni, bila datang orang Arab minta sesuatu kepada Nabi SAW, fa'atahu Rasulullah SAW, Nabi berikan. Nabi kalau memberi sesuatu dengan paling sempurna lah Nabi, cara Nabi bagi. Kemudian Nabi mengatakan, thumma qala lahu, kemudian Nabi beritahu kepada Arabi tadi, Nabi kata, ahsantu ilaik. Nabi kata, aku dah buat satu kebaikan pada engkau. Ahsan tu aku dah buat benda elok. Aku telah ahsan tu aku telah melakukan kebaikan pada engkau. Ahsan mana? Ahsan tu ilaika ni, aku melayan engkau dengan baik, aku memperlakukan engkau dengan baik. Ahsan tu ilaik bermaksud Nabi dah bagi dengan sebaik-baik kepada Arab. Ahsan tu ilaik, Nabi kata, aku telah berlaku baik kepada engkau. Nabi kata.
Maka kata Arabi, apa kata Arabi? La, tak. Masya Allah. Ya? Wala ajmalta, engkau tak ada buat baik pun. Masya Allah. Jadi pada betapa luasnya hati Arab ni kan. Orang dah buat baik pun kita tak nampak kebaikan orang. Tengok kita sendirilah. Orang tu dah buat baik dan jujur kebaikan dia, tetap kita orang tu tak ada. Tu dah ada udang sebelah mi tu. Contoh lah kan. Orang tu dah buat baik dan orang tu dah ikhlas, kita tetap bersangka kan. Tak ada tu kan. Saja tu. Dia nak bodek tu. Contoh kan. Jadi yang tak baik tu kita. Itulah Arabi. Yang melakukan kebaikan ini siapa? Rasulullah SAW yang melakukan kebaikan sebaik-baik manusia. Tetap orang Arab kata ma ajmalta. Tak ada. Aku tak nampak buat baik pun. Kata Arabi. Masya Allah. Lari tak ada. Tak ada. Aku tak ada buat baik. Rasulullah wala ajmalta, dan engkau tidak memberikan kebaikan. Biasa Solat mengatakan biasa lah benda ni. Takkan nak oleh saju esok tak ada baik benar dah. Macam tu gitu kan. Betul bagus orang dia bagi ulu baik. Tak ada kan. Pada ulu betul tertarik ke. Kan pakai air tadi. Mana menafikan kebaikan dekat orang. Maka Arab itu la wala ajmal, tak ada. Masya-Allah. Tapi dia apa? Kalau orang khabar ke kita macam tu macam mana? Oi, kadang itu kan. Kita dah bagi orang dan kita dah layan sebaik-baik, seikhlasnya, sebaik-baiknya. Dah senyum dah, bagi dengan keadaan senyum, bagi hati kita diam dan sebagainya. Tiba-tiba dia kata tak ada, dia tekat tu apa, gitu kan. Ada ni gitu. Ada, perintah kita locot air tu. Dah habis air tu. Habis air tu buang kan. Tak, Nabi diam. Nabi tak ada diam. Maka siapa yang marah? Orang Islam yang marah. Fakhadibal muslimuna. Orang Islam yang marah dengan Nabi yang marah perbuatan orang itu. Kepada Rasulullah dia, Nabi tak jawab, Nabi diam. Maka yang marah faghadibal muslimuna wa qamu ilaihi. Orang Islam yang marah nak buat sesuatu kepada Arabi. Cakap macam tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilaihim an kufur. Nabi isyaratkan kepada orang Islam jangan buat. Walaupun Arabi itu buat sesuatu yang tak sepatutnya. Orang Islam bila nak bangun nak buat sesuatu, nak marah ke nak tolak ke, nak tutup mulut dia kan. Nabi isyaratkan kufur. Maka Nabi memberi isyarat, telah memberi isyarat Rasulullah SAW kepada mereka itu bahawa cegah mereka itu daripada berbuat kejahatan akan berubah. Nabi cegah orang Islam membalas perbuatan dia. Summa qama. InsyaAllah walaupun sikit dialog tu mungkin dalam beberapa minit ya. Nabi kata aku buat kebaikan kepada engkau. Aku telah buat kebaikan kepada engkau. Dia jawab tak ada kebaikan pun. Kata dia. Mungkin tak. Dan Nabi tak jawab. Nabi tak panjangkan salah. Nabi diam. Orang Islam yang marah respon Badui ni dan nak buat sesuatu. Nabi isyarat jangan buat sesuatu. Apa yang Nabi lakukan? Summa qama. Nabi hanya bangun wa dakhala manzilah. Nabi bangun masuk rumah. Habis cerita. Nabi tak buat apa. Nabi jadi diam. Benda tu Nabi tak suka lah apa yang tu. Tapi Nabi diam saja. Dan Nabi tak panjangkan cerita lah. Qama wa dakhala manzilahu wa arsala ila arabi wa zari syai'an. Oh masya-Allah. Faham ini faham. Jadi maksud kalau Nabi bagi duit cenderlah bagi duit Jadi orang tu mungkin nakkan sesuatu nak beli nak makan dia bagi RM10. Jadi okey betul RM10 panjang lah tu. Kemudian Nabi kata aku telah melakukan satu kebaikan kepada kau. Maka dia kata tak ada.
kebaikan apa ni? Ya kan? Takat ni baik apa jadi ni? Kan? Jadi kata-kata dia tak sepatutlah. Jadi para sahabat nak marah. Nabi kata, tak, jangan marah. Pergi masuk dalam rumah, ambil duit lagi. Bagi lagi. Itu maksudnya. Wa dakhala manzilahu wa arsala ila arabi wa zadahu syai'an. Nabi masuk rumah, Nabi ambil lagi, Nabi bagi lagi kepada Arabi. Thumma qala, kali kedua Nabi bagi, Nabi kata ahsantu ilaik. Tidakkah aku dah buat baik kepada engkau? Tidakkah aku dah buat baik kepada engkau? Qala al-Arabi, berkata Arabi, terima kasih. Terima kasih tuan. Fajazakallah min ahlin wa ashiratin khairan. Semoga Allah Ta'ala balas kebaikan engkau dan keluarga engkau. Dua kali bagi baru dia ucap terima kasih lah. Tapi sepatutnya memang tak patut pun sebut kepada Nabi SAW. Tapi Nabi tidak bertindak kepada orang tersebut. Nabi masuk, habis bagi lagi. Aku dah buat kepada engkau, baru dia terima kasih. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kepada orang lelaki itu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi syai'un min dhalika fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qulta baina yadayya hatta yadhhaba min sudurihim ma fiha alayka. Qala na'am. Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau berkata yang telah engkau kata dahulu. Innaka qulta ma qulta. Ataupun Nabi maksudkan kamu dah kata. Dua-dua tu kamu dah kata dah. Yang pertama dia menafikan Nabi ni buat baik. Yang kedua dia puji Nabi SAW. Fajazakallah min ahlin wa ashiratin khairah. Maka kepada itu semoga membalas akan dikau oleh Allah kebajikan oleh keluarga. Jadi Nabi kata, engkau telah berkata apa engkau yang dah kata. Mungkin hadis ini bermaksud para sahabat hanya dengar yang pertama saja, yang kedua dia tak dengar. Maka Nabi, engkau telah berkata apa yang engkau dah kata. Wa fi nafsi ashabi, dan pada diri para sahabat aku syai'un min dzalika, mana ada sesuatu yang dia tak perhati. Nabi tahulah para sahabat tak perhati apa yang dilakukan Arabi ini. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qulta baina yadayhi. Kalau kau suka, kalau kau hendak, Nabi kata, kau beritahu kepada para sahabat aku apa yang kata-kata kepada aku. Jadi mungkin sahabat ini dia dengar Arab ini sebut yang pertama, yang kedua dia tak tahu. Kalau yang kedua para sahabat tak dengar, maka kekallah para sahabat itu berburuk sangka kepada Arab itu. Oi, tak patut dia, tak patut. Dia tak dengar kata-kata yang kedua. Mungkin. Jadi menyebabkan para sahabat Nabi berburuk sangka kepada Arab itu. Ini satu benda yang tak baik. Bermaksud bila seseorang melakukan kesalahan, kita nampak. Orang tu buat baik, kita tak nampak. Tetapi pemikiran kita pandang dia pada yang benda yang tak baik. Benda yang baik kita tak nampak, maka kita hukum orang tu tak baik. Sebab kita tahu kebaikan dia, maka benda itu benda yang tak baik untuk kita. Tak baik untuk kita. Bila kita melihat kejahatan orang, maka kejahatan orang tu yang melokekkan kita. Dia tu dia tak boleh pakai. Kan? Sebab kita melihat keburukan dia saja. Kebaikan kita tak nampak. Jadi mana kata kekurangan pada kita. Kita lah yang kurang. Sebab itu agama menegah kita daripada melihat kejahatan orang lakukan tanpa melihat kebaikan dia. Maka hasilnya kita berburuk sangka kepada orang lebih banyak daripada berbaik sangka.
Orang nak boleh pakai, dia tu tak boleh pakai, ni dia tak boleh pakai, semua boleh pakai. Yang boleh pakai saya seorang. Sebab apa? Sebab kita melihat keburuk-keburuk orang. Jadi menggambarkan nilai kita tidak mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mulia, orang yang berbaik sangka pada orang, melihat kebaikan orang lain. Jadi Nabi tak ada para sahabat melihat kekurangan para Arabi itu. Sebab itu Nabi katakan, wa fi nafsi ashabi syai'un min dzalika. Dalam hati para sahabat aku ada sesuatu yang dilihat. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qulta baina yadayk. Kalau kena kamu beritahu apa yang telah kata. Bermaksud kali kedua Arabi telah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yadhhaba min sudurihim, sehingga hilang daripada hati mereka itu. Hatta yadhhaba min sudurihim, sehingga hilang hatinya. Apa hilang apa? Hilang buruk sangka. Hilang buruk sangka. Jadi bermaksud bila kita menilai seorang dengan kejahatan dan kita tak tahu keburukan yang ada pada orang tu, maka kita salah. Kita bersalah. Orang tu buat jahat 20%, dia buat kebaikan 80%. Tapi kita melihat orang tu jahat dia 100%. Maka keburukan pada kita. Nama dia su'uzzan namanya. Sekiranya orang itu jahat dia 20%, tapi kita lihat dia kebaikan dia 70%. Itu namanya baik sangka. Sangka ni apa? Sangka maksudnya benda yang tak pasti, itu zon. Apa maksud zon? Zon ni benda yang tak pasti. Kalau tahu nama dia ilmu. Kita tahu betul orang tu kebaikan dia 20% tu tahu. Tapi kalau tak tahu, kalau orang tu kebaikan orang tu 50%, jahat dia 50%. Contoh. Orang tu baik dia 50%, jahat 50%. Kita pandang tepat-tepat macam tu. Dia tu 50-50. Itu pandang yang tepat. Tak apalah. Jadi mana ada orang boleh tahu kebaikan orang tepat-tepat? Ada tak? Tak ada siapa yang boleh tahu kebaikan orang tepat-tepat. Tak ada. Kita pandang zahir. Kita tak tahu kebaikan orang tepat, tak tahu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan, kita banyakkan kebaikan pada orang. Yang mana kebaikan tu kita tak pasti, tak tahu pun, tapi kita banyakkan kebaikan. Kebaikan orang tu 50% je, tapi kita pandang dia 60%. Itu namanya husnuzan. Husnuzan. Kalau orang tu kejahatan dia 50%, kita pandang jahat dia 60%, itu namanya su'uzan. Kalau orang tu jahat 50%, kita pandang 50%, itu betul. Memang betul dia jahat 50%. Tapi siapa yang boleh pandang tepat kejahatan orang? Tak ada. Kalau begitu, untuk kita bukan untuk orang. Kita pandang kebaikan orang tu lebih. Supaya kita memandang kebaikan dia lebih daripada apa yang ada pada orang tu. Itu daripada husnuzan. Husnuzan. Itu untuk kita sebenarnya. Ya. Jadi ada Aulia di Yaman, di Hadramaut. Dia wali. Dia punya husnuzan dengan orang, dia anggap orang di hadapan semua wali. Dia anggap orang yang datang ziarah semua aulia. Dia aulia, orang yang saleh. Tapi setiap orang yang datang semua dianggap para aulia ilah salih. Itu namanya husnuzan. Jadi Tuan Guru saya, bila murid dia datang, semua dia kata awliya. Ja'al awliya hadrat, Masya Allah. Ja'al awliya, datanglah awliya, datang awliya. Kita tahu diri kita siapa. Tapi husnul zan dari murid dia, Masya Allah. Ja'al awliya, ja'al awliya. Ini husnul zan.
Jadi orang tadi dia husnuzan dengan orang, sehingga dia menganggap setiap orang datang ziarah, Masya Allah, awliya. Jadi begitulah kita dengan orang, bertambah baik nilai diri kita sekiranya kita memandang orang baik. Namanya husnuzan. Kita tak, kita juga cungkil orang tu. Tak ada tu. Tak pakai tu. Kita kata orang tu adalah sikit kejahatan dia. Kita besarkan kejahatan dia. Namanya su'uzzan nama dia. Maka yang terbaik adalah pada kita. Kita bawalah mati dengan su'uzzan yang banyak. Oh, malam. Orang sebegini. Meninggal dunia bawa su'uzzan. Ni tak boleh, ni tak boleh. Semua tak boleh. Sedangkan orang letaklah banyak mana kejahatan dan daripada su'uzzan. Kalau betul banyak tu jahat dia tak apa. Jahat dia 40, kita pandang dia 40. Tapi siapa tahu kejahatan orang yang orang tak tahu. Kalau betul, baik kita buat baik sangka dengan orang tu. Sebab tu kita takwil. Mungkin terjadi, mungkin ada benda sebab itu. Supaya apa? Supaya kita husnuzan dengan seseorang. Sebab apa? Sebab membawa buruk sangka itu satu benda yang tak baik. Jadi bila Nabi tengok sahabat dia mula berburuk sangka dengan Arabi, mungkin dia tak nampak kebaikan yang kedua, maka Nabi tak hendak sangkan itu kekal kepada di dalam dada para sahabat dia. Maka Nabi kata, fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qulta baina yaday. Kalau hendak kau beritahu kepada mereka apa yang kau telah kata kepada aku, hatta yadhhaba min sudurihim, sehingga hilang daripada dada mereka ma fiha alaika, sesuatu yang dia beranggapan kepada kamu. Oh, tak boleh pakai Arabi. Adalah kepada Nabi juga macam tu. Maka sentiasalah hatinya memandang rendah kepada Arabi itu. Dia tak nampak yang kata-kata yang kedua, yang dia kata fajazakallah min ahlin wa ashiratin wa khairin. Maka dia tak hendak para sahabat terus menghukum, menganggap tak baik. Maka itu su'uzzan nama dia. Jadi Nabi sayang kepada sahabat dia sehingga tak hendak benda itu kekal dada mereka. Nabi kata hatta yadhhaba min sudurihim ma fiha alaik, sehingga hilang dada-dada mereka sesuatu yang beranggapan pada engkau. Qala na'am, kata Arabi, ya Rasulullah, akan ceritakan kepada mereka. Wallahu ta'ala ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana